Perkara yang kedua, saya ingin juga mengajak peserta Kongres memberi perhatian kepada kedudukan UiTM terkini. Ini isu pendidikan. Dalam isu pendidikan, utamanya diberi fokus kepada kedudukan UiTM, University Institute Teknologi Barat. Kerana UiTM ini dulu ditubuh hasil daripada Kongres Ekonomi Bumiputera. Yang pertama atau yang kedua dulu. Dan UiTM sudah menjadi institusi yang besar. 34 kampus. 250,000 pelajar setiap tahun. Dan graduan UiTM sepanjang ditubuh semenjak Kongres dulu sampai sekarang dah hampir 1 juta. Jadi sudah sampai masanya peserta Kongres kena mendesak dan menulis usul supaya ditubuh satu jawatan kuasa khas, Special Task Force, untuk membedah siasat UiTM sekarang ni. Bagi menentu apakah hala tujunya sekarang ni betul dan bagaimana way forward masa depan UiTM. Kerana sudah mudah diketahui umum, UiTM sedang menghadapi masalah sekarang ini. Pertama, kekurangan dana peruntukan. Saya diberitahu oleh pengerusi UiTM dan Naib Chancellor bahawasanya UiTM sekarang kekurangan dana hatta nak bayar gaji tahun ni pun sukar, sebanyak 750 juta. Wang simpanan UiTM sudah habis diguna sebelum ini. Sebab beberapa tahun kebelakangan ini banyak pihak tidak tahu peruntukan pada UiTM banyak dipotong ataupun tidak penuh sebagaimana keperluan UiTM. So, oleh kerana simpanan je dah habis, sekarang ini kurang 750 juta. Bila kurang 350 juta, apakah akan dibuat selepas ini terhadap UiTM? Apakah UiTM akan di-downsizing? Akan dikurang pengambilan pelajar? Ataupun yuran akan dinaikkan? Ataupun dibuka untuk kaum bukan Melayu? Kalau Kongres dah jemput orang bukan Melayu, nanti apa masalahnya untuk membuka pintu pada bukan Melayu masa UiTM? Ini peserta Kongres kena ambil, kena beri perhatian yang serius. Ini bukan perkara kecil. UiTM adalah crown jewel, iaitu mahkota bagi orang-orang Melayu, terutamanya dalam bidang pendidikan. So, Kongres orang Melayu yang hadir nanti mesti menyatakan sikap yang tegas. Berapa banyak peruntukan yang diperlukan untuk UiTM mesti ditunai oleh kerajaan. Dan yuran tidak dinaikkan kerana yuran sudah masa ini pun sudah begitu tinggi. Walhal UiTM dulu bagi pelajar-pelajar Bumiputera percuma. Masa saya dulu pun percuma. Dapat wang poket lagi RM25. Dan ada kena-mengena dengan kedudukan UiTM ini dengan hak istimewa orang-orang Melayu. Jadi kalau kena bayaran ataupun buka untuk bukan Melayu kerana nak cari yuran, nak cari duit, ataupun kerana inklusif dan sebagainya, kerana apakah sekarang ini cara tak langsung kerajaan Madani ini adalah kerajaan Malaysia, iaitu slogan yang dipopularkan oleh Matlamat Perjuangan DAP, kita tidak tahu. Tetapi nampaknya ke arah itu. Ke arah itu. Jadi sebab itu, peserta Kongres, orang-orang Melayu mesti beri perhatian. Kita kena bersuara. Kita kena lantang. Kalau kita nak menentukan bangsa kita selamat pada masa akan datang, cucu cicit kita selamat pada masa akan datang. Ini kedudukan UiTM. Amat kronik. Dan saya harap satu usul dilulus
untuk ditubuhkan satu jawatan kuasa Special Task Force untuk membuat bedah siasat. Kerana suka saya dedahkan juga di sini, dalam UiTM ni pun sebelum ini ada berlaku penyelewengan. Yang kita harap ITM ni patut jadi role model, menjadi kebanggaan orang Melayu. Pengurusan-pengurusannya mereka berkelulusan doktor falsafah. Macam mana pula kalau ada jenis-jenis yang berkelulusan tinggi ni melakukan penyelewengan? Apakah mereka ni setaraf dengan orang yang mencuri ayam, yang tidak ada kelulusan? Saya diberitahu oleh bekas VC UiTM dan juga pengurusi lembaga pengarah UiTM, Tan Sri Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Abu Shah, bahawa secara keseluruhannya UiTM kehilangan lebih daripada 1 bilion kerana beberapa projek yang dibuat gagal. Projek solar, projek feeder, dan projek program destinasi anak bangsa. Tubuh yayasan dapat dana daripada kerajaan, daripada syarikat-syarikat yang dapat FDI projek, PFI dengan UiTM. Mereka menyumbang, tetapi penganjur destinasi anak bangsa juga, orang-orang penting dalam pengurusan UiTM, menubuh satu lagi yayasan yang nama seakan-akannya. So, bila duit masuk ke yayasan destinasi anak bangsa, katanya terlepas masuk pada yayasan yang ditubuhkan cara senyap-senyap, di mana kerajaan pun tak tahu. Saya sendiri dah buat 2 laporan SPRM, dan SPRM menjawab melalui WhatsApp pada saya, kononnya no further action. Padahal bekas VC UiTM bercakap cara terbuka, bekas pengurusi lembaga pengarah UiTM cakap cara terbuka, tapi pada mereka no further action. Jadi kedudukan UiTM sekarang ni pada saya seperti telur di hujung tanduk. Jadi kita kena pastikan bukan saja orang tak boleh naik, kalau boleh diturunkan lagi. Kerana inilah satu-satunya lagi agenda untuk orang-orang Melayu yang ada. Yang lain semua dah habis.